Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah. Ya, di malam yang mulia ini, ayah anda saya nak sambung sebenarnya kalam ayah anda. Ayah anda dah bagi dengan panjang lebar, ya, berkenaan dengan nak redo, ya. Nak redo macam mana, nak ikhlas macam mana, nak sabar macam mana. Kita bertanya-tanya di dalam akal kita. Sebab kita tak boleh nak duduk di situ, kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak pakai. Kejap pegang, kejap lepas, kejap pegang, kejap kita lepas. Ya. Jadi tidak yakin kita ini, ya. Tidak yakin, tidak percaya, tidak mantap lah senang ceritanya, ya. Jadi Ayahanda Sin sebenarnya nak sambung sahaja. Semuanya sebenarnya Ayahanda dah pun jawab. Cuma dari segi cara, kaedah, cara Ayah Sin nak sampaikan ini mungkin lebih mudah dipahami kepada yang baru-baru belajar. Ya. Kadang-kadang ayahanda Haji Sa'ari kita ni dia bawa yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau orang yang dah faham mungkin dia boleh faham lah. Ya. Tapi kalau yang baru-baru merangkak, baru-baru nak berjalan ini, mungkin dia susah nak tangkap, nak faham kata-kata ayahanda itu. Ya. Baik. Jadi macam mana kita nak duduk, nak pegang, nak pakai, nak bagi redha betul-betul, nak bagi ikhlas betul-betul, nak bagi sabar itu betul-betul, macam mana? Dia ada kaedahnya. Yang ni yang ayahanda saya nak sampaikan pada malam ini, supaya yang mendengarnya, yang baru-baru ceburi dalam pengajian ilmu ini, supaya cepat faham. Ya. Baik. Sebelum nak menjawabnya, ayahanda nak cerita dahulu kita ini, ya, supaya kita lebih faham. Kita ini, ya, dengar baik-baik, datang ke dunia dulu, ada tak kita bawa apa-apa? Kita lahir ke dunia ini, ada tak benda yang kita bawa? Apa pun tak ada. Ilmu pun tak ada, harta pun tak ada, jawatan pun tak ada, apa pun tidak ada. Datang ke dunia ini, pakaian pun tak ada, nama pun tak ada. Betapa miskin, papa kedananya kita ini datang ke dunia ini. Sehingga kan kita tidak tahu dari perut siapa kita dilahirkan. Sehingga ke tahap itu, betapa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apa yang kita miliki. Semata-mata hanyalah diri kita sahaja. Cuba bayangkan. Kalaulah mak ibu kita tu lepas saja bersalinkan kita, melahirkan kita, dia letaknya kita dalam longkang. Agak-agak apalah jadi kita ni.
Eh? Kalaulah lepas-lepas lahir je, dia letak di dalam masjid, tepi masjid, agak-agak apalah jadinya kita. Kalaulah lepas-lepas saja lahirnya, dia letaknya kita ni di depan rumah orang India lah. Agak-agak kita ini sekarang inilah Yasin rasa kita duk sembah tokong lah. Jadi agama Hindu lah. Kalaulah mak kita lepas-lepas lahir, dia letaknya kita di rumah orang yang beragama Cina. Ya? Agak-agak kita sekarang jadi apa? Agak-agak saya lah hari-hari pasang colok sembah tokong. Ya? Tengok, ini kita punya, kita ini bersyukurlah kita ini dilahirkan oleh mak bapak yang beragama Islam. Syukur Alhamdulillah. Cuba bayangkan betapa kita ni tidak ada apa-apa. Kosong semata-mata. Sehingga nama pun kita tidak ada. Ha? Dan setelah kita besar, setelah kita dewasa, telah kita berakal, setelah kita bekerja, berkahwin, kita sudah ada harta benda, kita sudah mengaku harta yang ada ini milik kita. Inilah yang menjadi persoalannya. Kita mengaku apa yang ada di sekeliling kita ini hak kita, milik kita, harta kita. Semuanya menjadi hak kita. Duit dalam poket, duit dalam bank, semua kita mengaku dan kita merasakan itu adalah hak aku. Anak, isteri, kereta, rumah, banglo, semuanya adalah hak milik kita. Oleh kerana kita mengaku hak milik kita lah, maka kita ini susah untuk reda. Ini pokoknya. Oleh kerana kita mengaku hak milik kita lah, anak, isteri, kekayaan, harta, segala-galanya, bila kita rasa kita mengaku hak milik kita, bila ia hilang, bila ia kurang, kalau suami isteri bila bercerai, apa sajalah, kita susah untuk reda, kita susah untuk ikhlas, kita akan susah untuk sabar, dan kita tak akan sabar sebab kita sudah mengaku hak milik kita. Ini puncanya, ini sebabnya. Kerana kita beranggapan, kerana kita rasa apa yang ada pada kita ini adalah hak milik kita. Sebab itu kita tidak reda, kita tidak rela, kita tidak boleh bersabar, kita tidak boleh ikhlas. Sebab pengakuan ini. Ini yang jadi susah, ini yang jadi tabir, ini yang jadi tidak fahamnya kita. Timbullah soalan macam mana nak reda, macam mana nak ikhlas, macam mana nak sabar. Ini ayahanda jawab pada malam ini, malam yang berbahagia ini. Kerana apa? Kerana pengakuan, kerana merasai, kerana apa lagi? Kerana kita beranggapan apa yang ada ini hak milik kita. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi
Kita tak boleh nak duduk di redha, di sabar, di ikhlas dan berbagai-bagai lagi lah. Okay? Baik, kita katalah hak kita, tak apalah, mengakulah. Apabila kita sudah mati, apabila kita sudah pejam mata, mati, mana yang dikatakan hak milik kita? Mana? Cuba jawab. Ha? Apabila kita sudah mati, sudah tidak ada nyawa lagi di tubuh kita, mana dia yang kata hak milik kita tu mana? Ha? Harta, anak bini, kereta, rumah banglo, duit dalam poket, duit dalam bank, mana dia? Mana? Semuanya tinggal. Mana yang hak milik kita tu mana? Apa pun tidak ada. Ayahanda ulang lagi sekali. Apa yang kita miliki ini sebenar-benarnya hanyalah sementara saja. Kita tak bawa apapun masuk di dalam kubur. Jadi inilah yang perlu kita kena faham. Mulai dari hari ini, untuk faham hal ini, belajarlah jangan mengaku apa-apa pun hak milik kita. Inilah yang dikatakan semuanya hak milik Allah. Itu tentang luarannya. Apalagi tentang diri kita ini. Jangan duduk di luaran saja, duduk nampak harta saja, duduk nampak kekayaan. Ini tentang diri kita ini. Apa yang ada pada kita ni pun bukan hak milik kita. Melihat, bukannya hak milik kita. Boleh mendengar, bukannya hak milik kita pun. Berkudrat, boleh berjalan, boleh berlari, boleh mencari rezeki, bukan hak kita pun. Satu pun tidak ada hak kita. Sampaikan ke tahap nyawa pun bukan hak kita. Nyawa itu pun bukan hak kita. Apalagi benda-benda yang lain. Ini yang patut kita kena faham betul-betul. Selagi kita tak faham ini, memang kita tak akan faham bagaimana nak reda, nak ikhlas. Inilah yang ayahanda nak sampaikan. Baik. Sambung lagi. Ya. Dengar baik-baik. Sahabat Nabi pernah bertanya. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ayahanda pun lupa, Abu Bakar ke Ali ke, kalau tak silap lah. Apakah engkau sudah beriman? Kata Nabi. Ya, jawab sahabat Nabi, aku sudah beriman. Aku sudah serahkan segala hartaku. Aku sudah serahkan segala-galanya. Malah diriku pun aku dah serahkan. Apa Nabi jawab? Kamu belum beriman. Ulang lagi. Lalu diulanglah lagi. Nah ini. Diulangnya lagi. Aku serahkan segala hartaku, duit. Segala-galanya yang ada pada aku dah serahkan. Diri aku dan termasuk. Dan termasuk nyawaku ini. Dan termasuk nyawaku ini aku serahkan segala-galanya pada Allah. Barulah Nabi mengaku. Barulah Nabi mengaku yang sahabat ini benar-benar beriman. Dengar baik-baik. Ya? Apa pengajarannya di sini? Artinya penyerahan diri ini, kita kena belajar berserah diri sampai ke tahap tidak ada apa-apa lagi.
kita kena berserah diri sampai ke tahap nyawa sekalipun. Inilah kuncinya. Inilah Swissnya. Ya. Untuk kita belajar bagaimana nak redha, bagaimana nak sabar, bagaimana nak rasa tidak ada apa-apa. Kita ni tidak mempunyai apa-apa pun, kosong. Inilah yang dikatakan, aku dulu datang kosong dan aku juga akan balik. Aku akan kembali kosong. Tapi kosong yang berisi lah. Ini kena faham baik-baik. Inilah salah satu caranya bagaimana kita nak benar-benar redha, benar-benar ikhlas, benar-benar tawakal, benar-benar beriman kepada Allah ini. Kalau kita tak faham yang ini, selagi itulah kita tak akan dapat, tak akan jumpa, tak akan faham ilmu ini. Cuba kita kembali kepada sejarah Nabi. Nabi ini dimaki, dikata, difitnah, diejek, dibalin dengan batu sampai berdarah-darah. Kenapa Nabi tak marah? Tengok. Kenapa Nabi tak marah? Kenapa Nabi tak melawan? Kenapa? Ini. Jadi ayahanda tak nak jawab. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anda, ayahanda, ibunda di dalam grup ini, jawablah sendiri. Kenapa Nabi tak melawan, tidak membalas perbuatan orang-orang Yahudi pada ketika itu, sampai Nabi ni luka, berdarah, dipalingnya najis? Inilah jawapannya. Anak-anda, ayahanda, ibunda dalam grup ini, bagilah jawapannya. Fahamlah sendiri. Ayahanda tak nak jawablah. Berfikirlah mencari jawapannya, semoga lebih faham. Kalau kita tak mau berfikir, sampai bila pun kita tak akan faham. Ayahanda dah buka lorong, dah tebas lorong untuk anak-anda, ibunda, lalui lorong itu. Itu saja. Jadi ingat, jangan mengaku apa-apa pun hak milik kita. Seumpamanya begini, apabila kita mendengar orang lain kehilangan sesuatu, kenapa kita tak rasa apa-apa? Apabila orang lain hilang kereta lah, dicuri lah, rumah terbakar lah, macam-macam lah musibah dapat, kenapa kita tidak merasai sebagaimana tuan yang merasainya? Apa sebab? Sebabnya bukan hak milik kita, sebab itu kita tidak rasa apa-apa. Sebab kita merasa ini kerana kita mengakui ia adalah hak milik kita. Sebab itulah kita rasa sedih, rasa itu, rasa macam-macam rasa. Sebab kita merasakan ia hak milik kita. Inilah kuncinya. Itu saja yang ayahanda sampaikan pada malam ini, ilmu yang sangat-sangat berguna untuk kita memahaminya. Sekian dari ayahanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.